Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah episod yang pertama untuk Ustaz X1 Ajaib. Dan macam biasa kita akan bawa tetamu istimewa untuk bersama dalam podcast ini. Should I say podcast atau shortcast? Dulu boleh. Shortcast atau podcast. Shortcast. Shortcast istimewa untuk genre ini, dan saya berasa berbangga dapat menjadi sebahagian daripada keluarga Syok SYOK Syok. Okey, tetamu istimewa kita untuk episod kali ini, kita bersama dengan Dr. Mir Hazil. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas, secara padat, kongsikan biodata doktor sikit. Alhamdulillah. Salam perkenalan, salam hijrah diri. Nama saya Mir Hazil. Nama diberi sebenarnya Hazil Azlan. Mir Hazil itu nama pena. Sebab saya juga penulis buku. Saya telah hasilkan 3 buku. Tahun 2008 saya menghasilkan 2 buku, Aura Personality Warna dengan Aura Penyembuhan Reiki. Dan tahun 2018 saya mengulangi tulis buku sekali lagi untuk bongkar potensi diri melalui Personality Warna. Dan saya sebagai konsultan, berkhidmat sebagai konsultan, sepenuh masanya konsultan dalam bidang bioenergi ataupun biofield terapi. Dan saya juga merupakan speaker ataupun motivator untuk topik HD, hijrah diri. Okey. Hijrah diri maknanya kita untuk menjadi yang lebih baik lah. Ya, kontennya saya bawa 2 dalam hijrah diri ini. 1, ajakan untuk berubah jadi yang lebih bagus, jadi yang lebih baik. Yang keduanya, ajakan untuk menggunakan takwim hijrah. Itu yang mungkin konten tambahan daripada ajakan, dan kita bawa kepada roadmapnya kita gunakan takwim yang sama macam Nabi. Alright. Personality yang sangat hebat, ikon yang sangat menarik, dan saya harap dapat menyokong ataupun membantu shortcast Ustaz X1 Ajaib ini. Dan untuk episod yang pertama, saya bawa Dr. Mir Hazil ni untuk kita kongsikan ataupun kita kupas istilah Ustaz itu sendiri. Sebab macam kita selalu dengar perkataan Ustaz ini, dan kita akan kaitkan dengan certain label ataupun individu tertentu. Baik. Saya rasa Ustaz cukup pakar ataupun doktor cukup pakar untuk menjelaskan berdasarkan research yang pernah doktor buat. Okey. Pakar tu tak lah, mungkin ramai yang lebih hebat, dan pandangan setiap orang berbeza-beza insya-Allah kan. Jadi kalau bercakap tentang ustaz ni, saya rasa di Malaysia ni yang paling popular perkataan ustaz ni. Sebab perkataan ustaz ni kita akan merujuki kepada ramai karakter ataupun personality. Contohnya kalau mereka yang memang dalam bidang agama yang mengajar terutamanya, sebab ustaz ni sinonim dengan cikgu. Jadi apabila bercakap tentang ustaz, tentu saja merujuki kepada cikgu-cikgu, terutamanya cikgu-cikgu agama. Tetapi di Malaysia ni bukan hanya tentang cikgu ataupun orang yang mengajar tentang agama, termasuklah mereka yang kita tengok berkarakteristik seperti seorang cikgu yang mengajar agama. Contohnya kalau berpakaian busana, contoh kan macam hari Jumaat ni pakai baju Melayu lengkap, contohnya bersongkok ke contoh ataupun berkopiah, tengok sekali pandang pun dah macam ustaz, itu juga akan dipanggil ustaz. Kalau mereka yang dalam bidang produk-produk yang ada berkaitan dengan Islam, jenama Islam, jual kitab, jual buku Islam, apa semua, mungkin panggil ustaz. Jadi mereka yang juga mungkin kita tengok yang bekerja dalam industri-industri ataupun katalah kerja di masjid, kerja di jabatan agama, tentu saja terus akan dipanggil ustaz. Apatah lagi kalau lihat janggutnya kan luar biasa kan, contoh kan, ataupun pada keningnya ada eyeshadow lebih sikit, contoh kan, ada celak lebih sikit. Jadi karakter-karakter yang nampak ekstra Muslim ni automatically akan bergelar ustaz. Apatah lagi mereka yang berserban, mereka yang mungkin memang di pangkal namanya meletakkan nama ustaz. Namun begitu kalau kita nak lihat, ustaz ni lebih menjuluki ataupun lebih sinonim kepada orang-orang yang dalam bidang mengajar sesuatu yang berkaitan dengan agama. Daripada serendah-rendahnya, maknanya daripada mula baca, kita kata baca kitab ni, baca ABC ataupun dalam agama ni alif bata, sehinggalah sampai ke level di universiti. Jadi mereka-mereka yang walaupun mungkin gelarannya profesor, maknanya kalau di universiti patutnya panggil profesor, panggil prof. Tapi sebab dia dalam bidang katalah usuluddin, tapi gelaran ustaz itu tidak akan ditinggalkan. Menunjukkan bahawa dia satu jawatan ataupun satu nama khas yang diberi kepada personality yang pegang kejayaan itu. Jadi pada saya, ustaz ni boleh berada di mana-mana. Contoh, sebab kalau kita bercakap tentang ilmu, kita bercakap tentang apa yang kita belajar, ilmu itu tidak semestinya yang formal saja, yang di dalam bilik kuliah ataupun di classroom ataupun
kita kata dalam bertalaki mengaji Quran di rumah, yang mengajar kita mengaji, contohnya begitu. Dia boleh berlaku di mana-mana. Mungkin kita di jalanan, kita seseorang yang memberikan pandangan dan panduan dan memberikan sesuatu ilmu, dan orang itu pun boleh menjadi ustaz ataupun cikgu itu pada diri kita. Jadi ustaz ni satu gelaran yang bukan mempunyai diri sahaja yang melabelkan dirinya ustaz. Maksud saya, kalau kerjaya mungkin dah memang tentu dia ustaz. Kalau dari segi mungkin dari segi tempatnya tadi yang saya bagi contoh tadi, mungkin dia memang sinonim untuk dipanggil ustaz. Tapi bukan hanya itu. Kadang-kadang di kalangan kita sendiri, di kalangan kawan-kawan, yang mungkin kawan-kawan menganggap kita adalah cikgu dia dalam bidang agama, lalu dia memberikan gelaran ustaz itu pada diri kita. Jadi samalah dalam kehidupan kita sekeliling, ustaz ni boleh berada di mana-mana. Itu mungkin sikit mukadimah tentang ustaz kalau di Malaysia ni kan. Okey. Dan saya curious lah kan, sebab kita muncul-muncul tu perkataan tu sudah lama wujud. Baik. Maknanya kalau dalam society Melayu ni, seperti yang doktor explain tadi, istilah ustaz itu dikenakan kepada imej perwatakan ataupun mereka yang berilmu-ilmu yang tertentu. Baik. Asal usul perkataan ustaz itu, adakah ada di dalam Quran ataupun mungkin doktor boleh kongsikan? Itulah, kalau dulu satu masa dulu pun saya pernah tertanya kan, lalu persoalan yang sama itu menjadikan saya buat sedikit kajian ataupun cari lah. Termasuk bertanya dengan orang-orang yang ahli. Jadi saya ingat saya ataupun dalam pencarian saya itu, perkataan ustaz ni tidak muncul di dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis Rasul. Jadi apabila dicari dalam bahasa Arab pun tak ada. Jadi timbul persoalan, di mana datangnya ustaz ni? Kan, bukan hanya karakter ustaz tu, di mana-mana perkataan gelaran itu bermula. Jadi rupa-rupanya dalam satu pandangan ataupun dalam kajian dari segi bahasa, ustaz ni datang daripada perkataan Farsi. So perkataan ustaz yang dieja alif sin, ustaz, ta alif zal. Lah, tak apa. bila kita aja tu, ustaz ni daripada perkataan Farsi dan daripada perkataan Farsi, dia merujuki yang dikatakan jawatan sebagai cikgu tadi. Secara umum merujuki mereka yang berkerjaya sebagai cikgu. Namun tidak dinyatakan cikgu agama. Bermaksud semua cikgu. Jadi kalau kita sebut cikgu itu cikgu muzik, cikgu itu cikgu technician. Contohnya dalam studio ni ada techniciannya, dia adalah tenaga pengajarnya, dia ustaz. Kalau dia memasak, dia mengajar memasak, dia ustaz, bukan chef. Sebab chef mungkin masak, tapi chef yang mengajar, dia ustaz. Jadi ustaz ini daripada perkataan Farsi yang merujuk kepada guru ataupun cikgu. Menarik, dalam satu perbincangan yang lain, dia juga dikatakan berasal daripada perkataan Sepanyol kerana bunyinya hampir sama, ustaz. Ustaz ini merujuki kepada kata ganti nama. Macam kalau kita he, she ataupun dia, kan, merujuki kata nama, tapi kata nama yang ketiga, maknanya macam him, kita kata apa, beliau, kan, contoh begitu. Walaupun dia banyak digunakan di Sepanyol, tetapi pandangan mengatakan yang pendapat daripada Farsi ini lebih tepat, daripada di mana gelaran ustaz yang kita rujuki sebagai cikgu tu tadi, yang popular, merujuki kepada sesuatu gelaran yang title kepada seseorang. Dan apabila kita lihat di Sepanyol dan di Farsi masih lagi pakai perkataan ini untuk kegunaan yang seperti yang diterangkan tadi. Tetapi yang menarik, di Farsi ustaz itu adalah guru ataupun cikgu yang tarafnya profesor. Jadi timbul persoalan, adakah ustaz yang kita faham hari ini sama macam ustaz yang orang Farsi faham? Sebab kalau cikgu, dia akan panggil model lah. Dia panggil ada gelaran nama lain lah, maknanya cikgu lah. Tapi kalau cikgu tu dah bertaraf profesor, sebab profesor ni kita jumpa perkataan tu hanya di akademi pembelajaran yang tinggi. Maksudnya di universiti lah, di college, di universiti. Kalau di Malaysia ni sistemnya sekolah menengah, sekolah rendah, cikgu kita tu kita tak panggil profesor. Kan, contoh begitu, kita panggil cikgu lah. Dan apabila bercakap tentang gelaran itu untuk profesor, jadi dia juga adalah martabat. Dan apabila dia martabat sesuatu gelaran, dia akan merujuki akhlak dan adab terhadap gelaran itu. Jadi pada pandangan saya, kita telah
terrendahkan sedikit martabat gelaran ustaz itu kerana kita pukul rata semuanya adalah ustaz. Sedangkan ustaz itu sendiri atau mereka yang memikul amanah diberi nama ustaz itu, yang orang lain panggil ustaz tu, dia sebenarnya dah kena berkelakuan ataupun memikul tanggungjawab sebagai seorang profesor. Episod pengenalan yang sangat bagus untuk shortcast terbaru di SYOK ini, iaitu Ustaz X Wan Ajaib, dan saya rasa kita sambung lagi untuk di episod yang seterusnya untuk menjelaskan lagi dengan lebih detail dengan persoalan-persoalan daripada rakan-rakan saya yang tanya saya melalui WhatsApp semuanya untuk di episod yang seterusnya. Jumpa lagi dalam Ustaz X Wan Ajaib. Assalamualaikum.